Emas boleh dijadikan alat untuk menutup kebocoran wang. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak belanjakan duit emas ni, kita terpaksa jual atau pajak dulu. Biasanya bila jual dan pajak dulu itu dipanggil tempoh bertenang. Kita kena duduk fikir dulu, nak jual ke tak nak jual, nak jual ke tak nak jual. Dan sekali tak jual lah. Selalunya kalau orang jual emas, biasa cash dia dah tak ada lah. Cash lain, duit lain dah tak ada lah. Emas tu last. Kalau emas pun dah tak ada, last sekali dia akan jual rumah. Itu pengalaman saya tengok. Okay. Emas kita tak akan jual untuk hal yang remeh-temeh. Sebab itulah, tuan-tuan cuba perhati orang yang meninggal dunia, cuba tengok kalau ada saudara meninggal dunia, tengok harta yang diwariskan kepada ahli waris dia. Ada tak cash? Selalunya cash tak banyak. Harta yang diwariskan biasanya tanah, rumah atau emas saja. Sebab inilah kekayaan kita bertahan dengan aset-aset macam ni. Aset fizikal. Kan, dalam jangka panjang nilai dia, harga dia naik. Nilai dia kekal. Duit, simpan duit dalam bank, dia tak bertahan. Bukan isu ekonomi, isu diri kita sendiri, emosi. Sebab tu saya pernah jumpa seorang pakcik seorang pakcik tu dia datang jumpa saya, dia kata antara kekesalan dia dah nak pencen antara kekesalan dia sepanjang dia kerja ialah dia kata duit dia simpan dalam akaun dia, bank, ASB, sama haji saja. Tak ada, dia tak beli rumah, dia tak beli tanah, tak beli emas, tak beli. Akhir sekali masa dia pencen tak ada duit. Kalau kita beli harta-harta macam ni, beli rumah, beli tanah, kekayaan kita, harga makin lama makin naik. Kita tak sedar dan kita tak fikir pun untuk belanja duit, tanah-tanah, rumah tak ada. Sama juga beli rumah. Saya beli rumah. Dan beli rumah tu tak ada fikir nak jual pun, rasa nak beli. Seronok. Okey. Begitu juga dengan emas Okey. Okey, yang keempat, emas boleh dijadikan backup belanja hangus. Backup belanja hangus ni macam ni. Contoh tuan-tuan dan puan-puan nak beli handphone. Handphone ni katakanlah harga dia 2,000. Satu cara nak beli handphone ni, keluarkan duit cash dalam bank 2,000, beli handphone. Sekarang ni phone dah ada kat tangan, duit dalam akaun habis. Bulan depan ada duit ekstra. Agak-agak apa buat duit ekstra tu? Top up balik ke saving tu? Payah. Bukan orang lain je, saya pun sama juga. Saya ni buat pinjaman banyak tau, pinjam duit sendiri. Saya ada fund banyak ni. Pinjam sini dulu, pinjam sini. Masalah dalam rekod tu tak apa hutang tu. Maksudnya kita nak bayar balik sebab duit kita sendiri, kita tak bayar. Banyak saya banyak fund fund ni, fund sendiri, duit sendiri. Tak bayar. Sekarang ni dia ada option lain. Ada emas 20 gram, pergi pajak kat Aranu dapat 2,000, beli handphone. Sekarang ni handphone ada kat tangan, emas dah ada dekat Aranu. Next month ada duit lebih. Apa yang kita fikir? Tebus emas dalam Aranu dulu, betul tak? Akhir sekali phone kita dapat beli, emas kita dapat balik. Walaupun charge Aranu tu dia ada cost, tapi dari sudut psikologinya kita menang. Akhir sekali simpanan kita tak bocor, barang yang kita nak beli tu dapat balik. Sebab ramai orang boleh disiplin bayar hutang, tapi ramai orang tak boleh disiplin simpan duit. Saya perhati ramai macam tu. Jadi cara yang terbaik ialah buat macam tu, supaya simpanan yang ada ni tak bocor. Contoh, tuan-tuan perempuan beli kereta, harga kena bayar bulan-bulan 500 bulan. Selama 7 tahun, tak miss bayar, betul tak? Miss bayar, bank datang cari, betul tak? 7 tahun boleh bayar penuh. Tiba-tiba kereta habis bayar. 7 tahun habis bayar. Agak-agak bulan berikutnya boleh tak disiplin saving 500 bulan? Susah. Normalnya apa? Beli kereta lain. Walaupun kereta tu dah ada, beli kereta lain. Sebab apa? Kita boleh disiplin bayar hutang, tapi tak boleh disiplin simpan duit. Jadi emas boleh jadikan alat untuk menutup kebocoran sebagai backup belanja hangus. Okey. Okey, kos pajakan sekitar 1.15% sebulan daripada pinjaman. Daripada nilai pinjaman, ini kos pajakan. Okey, yang kelima, emas boleh dijadikan apa saja bentuk
tujuan simpanan jangka panjang. Tuan-tuan nak simpan jangka panjang untuk apa? Pergi haji? Boleh. Nak simpan untuk deposit beli rumah? 5 tahun akan datang, simpan emas dulu sikit-sikit? Boleh. Apa lagi simpanan jangka panjang? Untuk pendidikan anak-anak, education? Boleh simpan emas? Sebabnya macam ni. Teori 1 dinar seekor kambing. Zaman Nabi dulu, 1 dinar emas 4.25 gram, kuasa beli dia boleh beli seekor kambing. Zaman Nabi, ada hadis. Nabi pesan kepada sahabat dia nama Urwah, Nabi bagi 1 dinar suruh beli seekor kambing. Okey. Panjang hadisnya. Hari ni 1 dinar harga dia sekitar 800. Boleh beli tak seekor kambing? Boleh dapat lagi. Maksudnya selepas 1400 tahun, 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. 800 boleh dapat tak 100 ekor kambing hari ni? Tak. Boleh dapat 10 ekor kambing? Tak juga. Kan harga emas dah naik banyak. Kan? Daripada $35 sampai 1,200, hanya boleh beli seekor kambing juga. Kenapa? Dia menyimpan nilai. Dia mengekalkan kuasa beli. Sebab tu saya sebut, kekayaan ni kalau dia tak boleh tengok pada nombor tu. Kita psycho dengan nombor. Kita rasa, wah kaya. Contoh, beli hartanah. Dulu tuan-tuan perempuan beli hartanah di KL. Katalah, boleh beli sebuah rumah di KL, harganya RM100,000. 30 tahun yang lalu lah. Sekarang harganya dah 1 juta. Wah, dah kaya lah. Jual 1 juta. Boleh duduk tak lagi kat KL rumah tu? Rumah Iris tu boleh duduk? Tak boleh. Kena duduk kat kampung. Harga kampung boleh dapat RM200,000. Kalau itu caranya tuan-tuan perempuan rasa lebih kaya, samalah macam dulu. Dulu rumah kampung mungkin RM20,000. Ketika rumah KL RM100,000. Kita rasa kita kaya pada nombor lah. Bendanya sama saja. Nampak Sebab tu hartanah, orang yang kaya dalam hartanah, dia bukan harga naik dia jual, dia guna duit, bukan. Biasa dia jual satu hartanah, dia boleh beli 2-3 hartanah yang lain. Itu dia jadi kaya. Bukan beli, habis duit tu. Tak. Jual satu properti ni, boleh beli 2-3 properti lain yang lebih baik. Itu orang yang labur hartanah lebih kaya. Okay? Sebab jual satu dapat 3. Dia adalah strategi dia. Okay? Bukan pada nombor Kalau kita nampak pada nombor, kekayaan kita maya saja. Harga emas dah naik berapa ribu persen lah. Tapi 1 dinar tetap hanya boleh beli seekor kambing. Okay? Jadi maksudnya kalau kita pakai teori ni, katalah tuan-tuan perempuan nak simpan untuk education anak-anak. Saya buat kira-kira kos universiti tempatan hari ni sekitar 35,000 berdasarkan pinjaman yang PTPTN bagi. 35,000 lah untuk universiti tempatan aliran sastra. Jadi 35,000 ni saya buat kira-kira dia sekitar 200 ke 240 gram, sekitar macam tu. Saya percaya kalau kita simpan emas sebanyak tu untuk anak 18 tahun akan datang, simpan sikit-sikit, 200, katalah simpan 1 gram 1 bulan, umur 18 tahun emas dia ada 216 gram setiap anak. 216 gram ni berlakulah tongkat terbalik kepada ekonomi dan politik. Saya percaya kuasa beli dia masih boleh cover kos pendidikan masa tu. Berlaku apalah ringgit jatuh ke, apa ekonomi tak okey ke, politik tak okey, dia masih kekal kuasa beli. Kalau kita simpan duit, kita buat projection, cantik je projection. Naik berapa persen, compounding interest lah semua kira. Sekali ringgit jatuh tu golek 50%, 30%, berlaku macam-macam berlaku. Akhir sekali tak ada apa. Contoh saya pergi Indonesia. Dalam 2-3 bulan ni saya pergi Indonesia 2 kali. Minggu depan saya pergi Indonesia lagi. Di Indonesia ni bila sampai tu saya rasa takut tau bila sampai Indonesia. Sebab apa? Bila saya naik teksi, saya tengok meter dia tu naik tu ratus ribu tau. Saya kena bayar 160,000. Jarak tak sampai 30 km, 160,000. Sebab meter dia naik cepat. Nombor dia sangat banyak. Takutlah bagi kita. Tapi bila kira-kira convert balik sekitar RM50 je. Tapi kalau maksudnya kekayaan, kita jangan tengok pada nombor tu. Indonesia pernah satu ketika dia target RM1 $1. Dia pernah target tu. Akhir sekali setiap kita, kalau kita convert duit Indonesia semua, kita adalah jutawan. Ada 300, semua jutawan.
Kalau kekayaan hanya dilihat pada nombor, sebab tu jangan lihat pada nombor, lihat pada kuasa beli. Okey. Emas, simpan emas jangka panjang, dia kekalkan kuasa beli. Okey, emas boleh dijadikan pelindung kekayaan, wealth protection. Kalau ikut pakar kewangan Tuan Aziz Ali, dia kata 10% daripada kekayaan kita mesti disimpan dalam bentuk emas. Contohnya, tuan-tuan perempuan ambillah semua harta yang ada, simpanan tabung haji, tanah, rumah, semua ada campur-campur semua, adalah 1 juta. Contohlah, ada campur-campur semua, oh ada 1 juta nilai dia. 10% daripada 1 juta tu simpan dalam bentuk emas, dia cakap. Dia cadangkan macam tu. Sebab apa? Kekayaan kita ni semuanya akan terjejas bila berlaku 2 faktor. Ekonomi tak menentu, ekonomi tonggang terbalik, politik tonggang terbalik. Kekayaan kita boleh hilang. Kecuali emas. Emas dia tak boleh hilang. Emas satu-satunya aset kewangan yang tak akan jatuh kosong. Ada tak possibility? Apa kebarangkalian emas akan jadi kosong? Ada tak? 1 dinar potong 2? Setengah dinar jadi. 10 gram potong 2? 5 gram, 5 gram. 5 gram potong-potong kecil-kecil. 1 gram, 1 gram, 1 gram. Hancur-hancur ada nilai? Ada nilai. Rumah terbakar, ada emas dalam tu. Hilang nilai tak? Masih ada, kekal nilai. Berlaku peperangan, ada nilai tak? Masih ada. Apa aset lain selain daripada emas yang tak akan jatuh nilai? Dia tak akan hilang nilai dia. Tak akan jatuh kosong. Rumah, boleh jadi kosong tak? Boleh? Boleh jadi kosong tak rumah? Macam mana boleh jadi kosong? Terbakar? Highland Tower tahu? Tuan-tuan tahu Highland Tower? Kosong. Tanah boleh jadi kosong? Contoh? Berlaku peperangan, negara yang bergolak sekarang ni, kosong. Tak boleh jual, tak ada nilai, tak ada orang nak. Emas tak ada possibility jatuh kosong. Sebab emas dia tak boleh dicipta dan dia tak boleh dimusnahkan. Dia tak boleh cipta dan tak boleh musnahkan. Kalau Tuhan takdirkan dalam atas bumi ni total emas ada 100,000 tan. Sejak daripada awal sampai kiamat, nilai dia emas tu kekal. Dia tak hancur. Tak hancur, tak boleh cipta, tak boleh musnah. Sebab tu emas adalah penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah manusia. Tak boleh cipta, tak boleh musnah. Okey? Sebab tu kitaran dia sentiasa 100% sepanjang zaman, 100%. Dia tak ada jumlah emas dalam dunia ni sekarang ni sudah bertambah, tak ada. Dia tak bertambah, dia keluar daripada perut bumi je. Benda tu dah ada dalam perut bumi. Okey? Okey, 10% 10% ni yang kita simpan, anything happen, 10% tu tak hilang. Berlakulah apa saja, 10% tu tak akan hilang. Okey, yang ketujuh, emas boleh dijadikan modal pusingan bisnes. Kalau tuan-tuan tahu tentang wanita Kelantan, satu ketika dulu wanita Kelantan, especially yang berniaga macam Pasar Siti Khadijah Kota Baru ni, kenapa nama Pasar Siti Khadijah? Sejarah dia bukan nama asal dia, bukan Pasar Siti Khadijah. Kenapa nama Pasar Siti Khadijah? Sebab dalam ni perempuan je berniaga. Sebab tu nama Pasar Siti Khadijah. Okey. Dan peniaga sini, dia sinonim dengan pakai barang kemas yang banyak. Suatu ketika dululah. Sekarang ni dah tak pakai dah saya rasa. Lepas ada kes tangan nak putus tu, nak kena ragut. Kan Kelantan, Kota Baru pernah berlaku hari tu. Saya rasa orang tak pakai dah, takut. Okey. Dia sinonim pakai barang kemas yang banyak. Dia sebenarnya bukan sekadar perhiasan. Emas ni adalah backup belanja hangus. Emas ni lah simpanan jangka panjang. Emas ni lah dana kecemasan. Emas ni juga adalah modal pusingan bisnes. Bila mereka nak berniaga, mereka bawa emas ni pergi ke pajak gadai. Dulu sebelum ada Arhana, pergi pajak gadai dapat modal berniaga. Lepas berniaga dapat untung, mereka tebus balik emas tu, akhir sekali untung dapat, emas masih kekal. Dapat untung yang banyak, beli lagi emas, tambah lagi modal pusingan. Jadi maksudnya mereka simpan kekayaan tu dalam bentuk emas. Berniaga makin maju, lagi banyak barang kemas. Sebab dulu orang tak simpan gold bar, dulu tak ada gold bar, dinar tak, dulu semua pakai barang kemas. Okey. Jadi
Dia cabaran bagi orang berniaga kecil dan sederhana ni, especially yang berniaga di kampung. Ramai yang berniaga ni dia start berniaga modal barang banyak. Lama-lama, makin lama berniaga, barang makin sikit. Perasan cuba tengok orang berniaga kampung. Mula-mula buka barang banyak, lama-lama sikit. Sebab sikit-sikit dia ambil. Dengan modal sekali habis. Dia rasa duit modal berniaga tu duit dia. Jadi dia boleh pakai. Jadi untuk protect daripada duit modal makin lama habis, kena simpan dalam bentuk emas. Banyak lagi manfaat untuk orang yang peniaga kecil dan sederhana. Saya ada tulis detail dalam buku saya bertajuk Wang Emas. Especially bagus orang yang berniaga secara project basis. Bagus simpan dalam bentuk emas. Okey. Yang ke-8, emas boleh dijadikan wang antarabangsa, wang ke luar negara. Emas ni dia tak ada sempadan waktu dan tak ada sempadan negara. Dia laku di mana-mana. Kadang-kadang orang tanya, kalau beli emas pabrik gold, kalau pabrik gold tutup, apa akan jadi pada emas saya? Kadang-kadang ada orang tanya tu. Kita beli barang kemas, kita fikir tak kedai emas tu ada lagi ke tak? Beli masa kahwin dulu, tahu tak kedai emas, beli kat kedai emas mana? Saya ingat. Mungkin tak ingat dah kot. Maksudnya bila kita ada emas, tak kisahlah berlaku apa kepada kedai tu, tongkat terbalik macam mana pun, yang penting emas ada dekat tangan kita, kekayaan kita secure. Emas ni bawalah kepada di mana-mana negara, semua laku. Duit dolar pergi negara lain, ada negara yang tak terima dolar tau. Apatah lagi ringgit Malaysia. Okey. Duit Malaysia laku dalam negara kita. Cuba bawa pergi negara sebelah macam mana? Tak laku. Emas bawa pergi negara sebelah macam mana? Laku juga. Pergi mana-mana negara semua laku. Tak ada negara yang tak terima emas. Okey, contoh dulu masa peperangan panjang antara US dengan Vietnam, rakyat Vietnam ramai lari tinggalkan negara. Dia jual tanah, dia jual rumah. Yang dia boleh buat lari hanyalah emas saja. Emas Kim Tan ni dia famous rakyat Vietnam ni bawa lari sebab emas ni nipis. Nipis dan dia boleh sorok dalam jahitan baju. Dia lari jadi pelarian tu sebenarnya dia bawa emas yang banyak. Cuma kita tak tahu sebab emas dia nipis. Pernah seorang pakcik ada dealer pabrik gold under saya. Bila saya cerita ni dia kata dia pernah tengok masa pelarian Vietnam di Kuala Kemaman, masa pelarian tengah ni tahun 90-an dulu dia pernah tengok pelarian Vietnam tu gunting emas, nipis-nipis dia cakap gunting untuk bayar untuk dapatkan barang keperluan. Sebab dia tak bawa duit, dia bawa emas. Emas itulah sebagai duit untuk bayar dapat keperluan, untuk hidup di negara lain. Okey. Kalau bawa duit dia tak laku. Kalaupun hancur pun tak, kalau duit masih elok tak laku. Emas tak ada masalah. Sama juga pelarian, saya ada kawan pelarian daripada Aceh. Dia lari ke Malaysia tahun 1990-an. Dia kata masa Aceh berperang dengan Indonesia, dia lari ke Malaysia. Mak dia bekalkan barang kemas berat 20 gram. Dia kata masa dia sampai kat Malaysia, dia ambil emas tu, dia pergi pajak gadai, dapat modal, dia berniaga. Hari ni perniagaan dia dah besar dekat Malaysia, dekat Jerman punya ni, immigration, custom. Dia kena tahan sebab apa? Dia bawa gold bar pabrik gold, 250 gram, 3 keping. Kenapa dia bawa? Dia kata takutlah dia pergi sana kena rompak, at least dia ada emas. Emas ni apa negara, bawa mana negara semua laku. Dia bawa emas pabrik gold. Dia pun, saya rasa dia registerkan semua pabrik gold. Okay. Emas boleh jadikan duit antarabangsa. Okey, kita ada 5 minit lagi. Yang ke-9, emas boleh dijadikan backup kejatuhan ringgit. Bagi siapa yang simpan emas takut harga emas jatuh, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, simpan duit ringgit ni sebenarnya, duit ringgit jatuh sebenarnya lagi banyak daripada emas. Dalam sejarah 30 tahun, ringgit pernah jatuh 50%. Emas tak pernah jatuh 50%. Paling banyak jatuh pun saya ingat 30%. Lepas tu naik balik. Ringgit jatuh 50%. Dan bila jatuh, dia mengalami kejatuhan kekal sebanyak 30%. Contoh tahun 1997 ni website Bank Negara, $1 RM2.5. Okey. Tahun 1998, $1 ni setahun je beza. $1 RM4.70. Boleh check website Bank Negara. Hari 97 RM2.5. 98 RM4.70. Naik ke turun?
Dia orang cakap, naiklah Cik Zul. RM2.5, RM4.70 naiklah. Tak ada. Maksudnya kita nak dapat dolar ni, kita kena bayar ringgit yang lebih banyak untuk dapat dolar yang sama. Makin jatuh. Jatuh 50%, tempoh setahun saja. Bila emas jatuh, apa yang berlaku kepada permintaan emas bila harga emas jatuh? Orang pergi serbu, pergi beli kedai emas. Masa emas jatuh paling banyak saya ingat $100 dalam tempoh seminggu. Tahun 2013 bila harga emas jatuh di China, jualan emas di China seminggu di kedai emas di China sampai kedai-kedai tu habis barang emas. Dekat Malaysia, kedai-kedai emas di Malaysia bagi tahu jualan seminggu sama dengan sebulan. Seminggu jual emas, masa tu harga emas tengah jatuh sama dengan sebulan. Hari-hari biasa. Maksudnya bila harga emas jatuh, orang pergi serbu pergi beli emas. Ringgit jatuh 30%. Ada orang pergi serbu money changer, pergi cari luar negara, semua cari ringgit, ada tak? Tak ada. Semua orang tak nak emas, tak nak ringgit. Dulu Thailand terima duit Malaysia tau. Dulu orang Thailand terima duit Malaysia, sekarang tak nak duit Malaysia. Ringgit kita jatuh. Maksudnya ringgit, duit kalau jatuh orang tak nak. Sebab duit kalau jatuh dia adalah kertas. Emas kalau jatuh dia adalah emas. Okey? Maksudnya jatuh orang beli, jatuh orang beli, jatuh orang beli. Sebab tu dia jatuh sikit naik balik, jatuh sikit naik balik. Okey? Tahun 2015 $1 RM3.5. Bila dia jatuh daripada ke RM4.70, dia tak naik dah harga asal RM2.5. Dia naik sekitar RM3.20 je. 2015 dia jatuh di RM3.5, 2016 RM4.40. Sekarang ni RM4.50. Saya risau takut dia pergi RM5 je. Dulu saya simpan duit dana kecemasan ni 6 bulan pendapatan tau, dah bentuk cash. Tapi lepas saya tengok ringgit jatuh, ni tak baloi. Saya hadkan dana kecemasan saya 3 bulan ni. Extra semua gold. Okey. Okey, ingat nak beli emas takut harga emas jatuh, simpan duit dalam bank, ringgit boleh jatuh lebih teruk daripada emas. Okey. Okey, tahun 2000 point yang ke-10, emas boleh dijadikan alat untuk sorokkan kekayaan. Dia kalau ikut Robert Kiyosaki emas dikata the only asset that not in the financial system. The only financial asset that not in the financial system. Satu-satunya aset kewangan yang tiada dalam sistem kewangan. Maksudnya kalau kita simpan emas berapa banyak, tak ada orang lain tahu kecuali kita bagi tahu. Simpan duit dalam bank, siapa-siapa kena isytihar harta kaki tangan kerajaan kena isytihar harta. Tak isytihar, kerajaan boleh cat. Beli hartanah banyak, tak bayar cukai, siap, LHDN akan datang. Siapa yang berniaga tak bayar cukai, tiba-tiba beli rumah, siap kena. Dua benda tak boleh lari Pertama mati, yang kedua cukai. Ini mesti kena bayar. Dia akan cari. Sebab ingat sebab saya accountant, kawan saya semua kawan-kawan saya accountant dan kawan-kawan saya ada yang kerja lembaga hasilan negeri bahagian forensik. Forensik ni kerja dia apa? Pergi serbu-serbu orang yang tak bayar cukai. Termasuk pelacur. Pelacur pun kena bayar cukai tau. Walaupun bisnes dia tu illegal, tapi dia tetap kena bayar cukai. Apatah lagi orang yang berniaga online, berniaga kecil-kecilan ni, ramai orang berniaga nasi lemak pun duit banyak tau. Jangan ingat tak ada duit tau. Sebab tu nasi lemak anak dara sampai sekarang lagi masih berniaga nasi lemak. Okey. Cumanya bila dia tak ada dalam rekod sistem kewangan ni, bila simpan emas kita kena bagi tahu kepada waris dekat mana kita simpan emas. Tak boleh simpan emas simpan diam-diam, tak boleh. Sebab kalau kita mati, emas tu diam-diam kat situ. Betul? Ini real case Ada case pembeli emas public gold, dia beli emas dengan public gold 2 juta. Tiba-tiba dia mati sakit jantung. Waris dia datang claim dengan public gold. Waris dia tanya, dia dah jual tak lagi? Dia dah jual tak emas yang dia beli 2 juta? Public gold dan rekod public gold, dia boleh jual lagi emas 2 juta. Maksudnya ada tempat yang disimpan dan waris dia tak tahu. Hilang macam tu. Kena bagi tahu kepada waris. Okey? Suami bagi tahu kepada isteri. Isteri selalunya tak bagi tahu suami lah. Itu biasalah. Tapi kena bagi tahu kepada anak ke kepada mak kat mana kita simpan. Kalau kita mati, tahu emas tu kat mana. Kalau simpan dalam safe box lagi senang.
Bila mati ada rekod kita simpan safe box dekat mana. Okay? Kita tak tahu simpan contoh, kadang-kadang suami isteri je simpan bahaya juga. Suami isteri simpan, keluar rumah berlaku kemalangan, dua-dua meninggal. Harta waris tak dapat. Bagi tahu kepada ahli waris. Sebab tu pentadbir harta pusaka saya selain pada isteri ialah abang saya. Kami keluar berdua, tiba-tiba lah tak balik rumah, abang saya tahu harta saya kat mana. Okey. Itu cara simpan. Okey. Kadang-kadang satu lagi saya nak pesan, kadang-kadang kita simpan emas dekat rumah. Banyak kes hilang ni sebenarnya bukan hilang kena curi tau. Dia simpan kat rumah tempat yang orang tak terfikir. Sampai last sekali dia pun tak terfikir. Ramai banyak kes macam tu. Dia sorok sana, sorok sini, last sekali mana aku simpan? Hilang. Saya sendiri pernah hilang 8 dinar. Guru emas saya Cik Syukur pernah hilang 10 gram. Saya jumpa balik setahun lepas tu baru jumpa. Simpan kemas-kemas barang nak buang dah kotak. Ada emas 8 dinar. Wah, dapat bonus. Sebab bila hilang, kita yang dah simpan emas ni tak boleh emas kurang. Cari duit beli balik 8 dinar. Top up balik. Tiba-tiba jumpa balik. Bonus lah. Okey. Lepas tu simpan, kalau nak simpan dekat rumah, simpan dekat 1-2 tempat cukup. Jangan merata-rata simpan. Okey? Nanti hilang. Okey, kekurangan dia bila dia tak ada sistem kewangan, kita tak boleh gunakan emas sebagai backup untuk pinjaman bank. Pinjam bank, kalau kita ada duit ASB tabung haji, boleh tunjuk, okey, saya nak pinjam bank, ini buku akaun, saya ada duit untuk bayar. Ingat bank dia tak bagi pinjam kepada orang yang tak ada duit bank kerja dia bukan tolong orang susah, dia bagi pinjam kepada orang yang senang. Okey. Jadi kita nak buat pinjaman bank, kena buktikan kita ada harta. Emas ni susah sikit, kecuali dalam akaun emas Gap, akaun emas bank, ataupun saya dapat feedback ada orang dikata kena bawa emas kat bank tu, buktikan kita ada emas.